Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar yang Ustaz kasih sekalian. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan teruskan dengan video ulang kaji kita, yang mana sebelum ni kita telah melihat 3 komponen penting di dalam ayat bahasa Arab. Kita ada al-ismu, kata nama, al-fi'lu, kata kerja, dan al-harfu, huruf. Kalau kita baca Al-Quran, di dalamnya tersemat keseluruhannya kalamullah itu di dalam bahasa Arab. Bila kita membaca, kita dapat mengenali mana satu ismu, mana satu fi'lu, mana satu harfu. Dan antara 3 komponen ni, 2 komponen ini dibahagikan dengan beberapa pembahagian. Dan pembahagian itulah kita akan tengok pada kali ini. Yang pertama, sama ada kata nama ataupun kata kerja dibahagikan kepada muzakkar ataupun muannas. Muzakkar ataupun muannas. Apakah yang dimaksudkan dengan muzakkar? Muzakkar ni menunjukkan sesuatu itu lelaki. Bagi orang, orang lelaki. Ataupun bagi benda. Benda itu dengan perkataan itu kita dapat kenal sama ada dia lelaki yang disebut sebagai muzakkar ataupun tidak. Yang kedua, muannas. Muannas menunjukkan perempuan. Menunjukkan perempuan, muannas. Kalaulah dia itu manusia, dia ada jantina. Manakala bagi haiwan, benda dan sebagainya, juga dengan sesuatu tanda menunjukkan dia adalah muannas. Okey, jelas begitu? Alhamdulillah. Seterusnya kita lihat lagi, anak-anak pelajar yang Ustaz kasih sekalian. Kata nama yang menunjukkan individu lelaki. Okey. Yang pertama kita lihat di sini abun. Abun bermaksud ayah. Rajulun, akh dan sebagainya. Dan yang kedua, kata nama yang menunjukkan muzakkar ini nama-nama khas. Nama-nama khas. Muhammad, Ali, Hamzah, Talhah, Muawiyah. Walaupun dia ada ta marbutah di sini, kan, Hamzah ada ta marbutah di situ. Talhah ada ta marbutah, Muawiyah ada ta marbutah. Tetapi biasanya nama-nama ini digunakan kepada lelaki, walaupun kelihatan di sana seolah-olah dia muannas, tetapi dia tetap disebut sebagai lelaki, muzakkar, sebab biasanya orang lelaki yang menggunakan nama-nama ini. Okey, yang ketiga, kita lihat bagaimana kita nak tahu dia itu adalah muzakkar. Dia tidak ada ta marbutah, khususnya kepada sesuatu benda. Kita lihat at-tilmiz tidak ada ta marbutah. Kalau ada ta marbutah, tilmizatu bermaksud dia adalah muannas. Mudarrisu, mudarrisun, dia adalah muzakkar. Kalau mudarrisatun, mudarrisah, dia adalah muannas. Al-katibu, al-katibu muzakkar. Al-katibatu ataupun al-katibah muannas. Kursiyun, baitun. Itu semua adalah muzakkar. Okey, kita lihat pula yang kedua, kata tunggal untuk muannas. Yang pertama, untuk wanita, orang perempuan yang biasa kita sebut ummun, ibu, kan. Ukhtun ni iaitu saudara perempuan. Imra'atun, perempuan. Bintun, anak perempuan. Jadi semua ni menunjukkan muannas. Walaupun kadang-kadang tidak ada ta marbutah. Kita tengok perkataan ummun. Ummun dia tak ada ta marbutah. Kita tak sebut sebagai ummatun, tapi kita sebut ummun. Tetapi ummi ni bukan pada ayah. Ummi adalah pada ibu. Jadi ibu itu menunjukkan muannas. Bintun tidak ada ta marbutah, tetapi bintun ini nama bagi anak perempuan. Jadi kita tengok di situ adalah contoh-contoh muannas. Dan seterusnya kita tengok, walaupun tidak ada ta marbutah, tetapi
tetapi disebut sebagai muannas. Zainab, nama-nama khas. Maryam, semua nama ini biasanya digunakan kepada muannas. Syifa, Humaira, Najwa, semua ini tidak ada ta marbutah, tetapi biasa digunakan kepada wanita. Manakala yang ketiga, seperti biasa kita pun tahu mana-mana muannas dia ada tanda dia, iaitu ada ta marbutah, khususnya kepada benda. Madrasah, madrasatun, al-hadiqatu. Pasal apa dia tak jadi al-hadiqatun? Kita dah belajar. Bila ada alif lam, automatically huruf yang terakhir itu hanya tinggal satu baris sahaja. Hanya tinggal satu baris. Dia jadi tu. Dia tak akan jadi al-hadiqatun. Sebab bila ada alif lam, dia akan buang satu baris daripada tun menjadi tu. Al-hadiqatu. Kita lihat yang seterusnya. Ustadzatun. Sebab apa? Tun itu ada baris dua. Sebab tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, jadi al-ustadzatu. Al-ba'i'atu. Al-ba'i'atu. Tapi kalau tidak ada alif lam, ba'i'atun. Ba'i'ah bermaksud penjual wanita. Al-mudirah, guru besar wanita. Ustazah, cikgu ataupun ustazah ni guru wanita. Al-hadiqah, kebun. Madrasah, sekolah. Begitulah yang kita katakan sebagai mufrad, sebagai muzakkar ataupun muannas dan cara untuk mengenali dia. Okey, anak-anak pelajar sekalian, kita sambung lagi seterusnya. Okey. Seperti mana yang ustaz bagi tahu kepada kamu sebelum daripada ni, macam mana setiap kata nama dan kata kerja itu, yang pertama dibahagikan kepada muzakkar dan muannas, dan yang kedua dibahagikan kepada tiga komponen penting ini. Tiga komponen penting ini, iaitu satu mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jama'. Apa maksud mufrad? Satu, bermaksud sesuatu kata nama, sama ada benda ataupun orang ataupun apa sahaja pun, dia akan ada penjodoh bilangan. Sama ada dia berjumlah satu, ataupun dia ada dua, ataupun dia ada tiga serta lebih. Kalaulah sesuatu benda itu ada satu, nama dia mufrad. Kalaulah sesuatu benda itu ada dua, nama dia musanna. Kalaulah sesuatu benda itu ataupun manusia ada tiga serta lebih, nama dia jama'. Okey, clear. Macam mana kita nak kenal semua ni? Okey, mari sama-sama ikuti video ni sampai habis. Okey, tadi kita dah belajar, kita dah tahu setiap kali kita tengok sesuatu perkataan dalam bahasa Arab, yang pertama kita kena kenal dulu, dia tu adalah muannas ke muzakkar. Okey, itu syarat yang pertama. Kena kenal. Kita jumpa saja satu perkataan bahasa Arab, contohnya perkataan al-madrasatu. Al-madrasah. Kita kena kenal dulu. Itu musanna ke? Itu adalah muannas ataupun muzakkar. Jadi bila kita tengok perkataan al-madrasatu, dia adalah muannas. Macam mana kita tahu? Sebab ada ta marbutah. Selepas kita dapat bezakan sesuatu perkataan itu sama ada muannas ataupun muzakkar, kita kena tahu pula sekolah tu ada berapa? Ada satu ke? Ada dua ke? Ada tiga ke? Kalau sekolah tu ada satu, jadi sekolah tu disebut sebagai mufrad. Kalau sekolah itu ada dua, disebut sebagai musanna. Kalau sekolah itu ada tiga serta lebih, disebut sebagai jama'. Jadi mufrad satu, musanna dua dan jama' tiga ataupun lebih. Okey. Jelas Okey, alhamdulillah.
Okey, kita tengok sama-sama. Yang pertama sekali, mufrad muzakkar. Bermaksud, mufrad muzakkar ni sesuatu perkataan yang mana perkataan itu menunjukkan lelaki dan lelaki itu satu. Yang kedua, mufrad muannas, iaitu sesuatu benda ataupun manusia yang mana kita kategorikan sebagai perempuan. Berapa bilangan dia? 1. Jadi macam mana nak tahu? Adanya tak marbutah di akhir kata nama tersebut. Manakala yang ketiga, musanna muzakkar, 2 orang lelaki. 2 orang lelaki. Macam mana kita nak tahu kata perkataan itu 2 orang lelaki? Iaitu adanya penambahan alif nun pada kata asal dia. Adanya penambahan alif nun pada kata asal dia. Manakala musanna muannas menunjukkan 2 perempuan. Bukan 2 lelaki, 2 perempuan. Ni salah ni. Menunjukkan 2 perempuan. Ada penambahan ta alif nun. Kalaulah perkataan asal dia tu dah ada ta, tambah alif nun saja. Kalau perkataan dia tidak ada alif ta, tidak ada ta, jadi tambah ta alif nun. Ustaz bagi pada kamu satu contoh. Contohnya kita ambil perkataan al-muslimu. Okey, al-muslimu ni first kali kita kena tahu sama ada dia ni dia ni muzakkar ataupun muannas. So bila kita tengok ni dia tidak ada ta marbutah dan tidak ada apa-apa pun penambahan dan tanda-tanda menunjukkan dia adalah muannas. So kita dapat tahu dia ni adalah muzakkar. Okey, selesai. Kita tahu dia muzakkar. Selepas kita tahu dia muzakkar, kita nak tengok dia ada berapa. Dia ada berapa orang. Okey, katalah dia tambah alif nun. Bila dia tambah alif nun, tahulah kita kata bahawa dia adalah musanna. Jadi perkataan ni disebut sebagai musanna muzakkar. 2 orang lelaki. Okey. Andai kata kita nak buat dia menjadi musanna muannas, iaitu 2 bagi perempuan. Jadi kita daripada perkataan al-muslimu ni kita tambah ta alif nun. Bila kita tambah ta alif nun, jadi al-muslima tambah ta alif nun, al-muslimatani. Begitu. Al-muslimatani. Okey? Jelas Tapi kalau dia dah ada ta dah, sebagai contoh, perkataan asal dia al-muslimatu. Dia dah ada ta dah di sini, kita hanya tambah alif nun sahaja. Al-muslimatani. Kita pun tulis al-muslimatani. Bermaksud kita hanya tambah alif nun saja sebab perkataan asal dia telah ada ta marbutah. Jelas Jelas. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu kita tengok pula lagi jamak. Jamak pun seperti biasa. Ada jamak muzakkar, ada jamak muannas. Macam mana kita nak tahu kata itu jamak muzakkar? Di akhir perkataan itu ditambah dengan waw nun. Gitu. Macam mana kita nak tahu jamak muannas? Ditambah dengan alif ta. Kita ambil perkataan tadi mudah. Kalau al-muslim ni mufrad muzakkar. Macam mana kita nak buat dia menjadi jamak muzakkar? Kita tambah dengan waw nun. Jadi al-muslimuna menunjukkan dia adalah jamak muzakkar. Okey, baik. Sekiranya kita nak buat dia menjadi jamak muannas, maka kita pun tambah alif ta. Daripada al-muslimu menjadi al-muslimatu. Al-muslimat. Al-muslimat. Dia tambah alif ta. Okey, clear? Jadi di sini
Ustaz sediakan satu nota yang memudahkan kamu dengan ini formula dia. Ini formula dia. Lelaki bermaksud muzakkar, P ini perempuan, muannas. Okey. Jadi ni kita kategorikan sebagai muzakkar, yang ni muannas. Muannas dan muzakkar. Satu ni mufrad. Dua ni musanna. Tiga ni jamak. Okey, jadi seperti biasa dia ada mufrad muzakkar, mufrad muannas. Kalau mufrad muzakkar tidak ada apa-apa penambahan. Manakala mufrad muannas ada ta marbutah. Yang ni pula musanna muzakkar. Kalau musanna muzakkar, dua orang bagi lelaki tambah alif nun. Musanna muannas tambah ta alif nun. Jamak muzakkar tambah waw nun. Dan jamak muannas tambah alif ta. Okey, clear Clear. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, sebagai peringatan untuk kita semua sekali, sekiranya ni peringatan ni, jamak tidak berakar adalah mufrad muannas. Jamak tidak berakar mufrad muannas. Okey kita tengok di sini. Al-aqlam. Al-aqlam ni kita belajar hari tu, jamak ni terbahagi kepada 3. Okey, satu jamak muzakkar. Ni tambah waw nun. Tambah waw nun, jamak muzakkar. Yang kedua, jamak muannas tambah alif ta. Dan satu lagi jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak pecah. Apa maksud pecah ni? Dia tidak ada formula. Tetapi kita kena hafal dan biasa menggunakannya. Jadi kalau kita tengok al-aqlam ni, dia adalah jamak taksir. Bermaksud pen-pen. Daripada perkataan asal dia adalah qalamun. Perkataan asal dia qalamun. Qalamun ni muzakkar ke muannas? Muzakkar. Mufrad ke musanna ke jamak? Kita tahu dia adalah mufrad. Bermaksud mufrad muzakkar. Kalau dua pen, qalamani, tambahlah dengan alif nun. Dua pen. Tetapi kalau 3 serta lebih, iaitu jamak muzakkar, kita tak boleh tambah dengan waw nun. Walaupun kita belajar teori tadi, kita tambah waw nun untuk jamak muzakkar. Qalamuna, sebab dia tidak ada jamak muzakkar. Tetapi dia ada jamak taksir. Jadi daripada qalamun, nak menunjukkan pen-pen yang banyak, dia ubah menjadi aqlamun. Jadi aqlamun ni, dia akan menjadi, walaupun perkataan aqlam ni dia adalah jamak taksir, tetapi sifat dia menjadi mufrad muannas. Rakhisatun, murah. Dia menjadi satu bagi perempuan. Yang ni peringatan penting untuk kita semua. Keadaan dia tu apa? Dia tu jamak taksir, tapi sifat dia menjadi mufrad muannas, satu bagi perempuan. Kalau ikutnya ni, dia tak boleh aqlamu rakhisatun. Dia mesti aqlamun rakhisuna. Kalau yang ni ini dah aqlam ni kan dah jamak muzakkar. Jadi mesti sifat dia ni mestilah jamak muzakkar. Tapi tak. Ini saja jamak. Tetapi yang ni menjadi mufrad muannas. Nanti kita akan biasalah dengan semua perkataan ini. Okey Jadi jelas anak-anak pelajar, seperti mana yang Ustaz sampaikan kepada anak-anak semua. Jadi cukuplah sekadar itu. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.